Selamat sejahtera semua. Nama saya Ng Chien, merupakan ketua kumpulan daripada kumpulan 46. Kumpulan kami akan membentangkan tentang isu pencemaran alam sekitar di Malaysia. Sekarang, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Nadia binti Nazri, Nur Atifah binti Kamaruddin, Nur Ranina binti Rosli, Nurul Arifin bin Prem Nasir, Simjiki, Song Zulfo, dan Tandi A. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada bahagian pengenalan ini, kita akan bincang tentang definisi etika, pencemaran udara dan pencemaran air serta kepentingan sumber air dan sumber udara kepada hidupan di muka bumi ini. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan etika ialah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seorang individu atau sesuatu kumpulan. Perkataan etika berasal daripada perkataan Greek, iaitu ethos, yang merujuk kepada perlakuan seseorang. Manakala pencemaran udara pula satu keadaan yang melibatkan pengenalan sebarang bahan kimia, ciri zaraat atau bahan biologi yang boleh menyebabkan kemudaratan ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidupan lain serta merosakkan alam sekitar apabila ia dibebaskan ke atmosfera. Contoh pencemaran udara adalah seperti gas karbon dioksida, sulfur dioksida, logam toksik seperti plumbum, tembaga dan sisa radioaktif. Dan air sekali, pencemaran air ialah perubahan yang berlaku kepada air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai bahan pencemar dalam pelbagai bentuk seperti pembejal, cecair dan gas. Contoh pencemaran air ialah pembuangan air kumbang yang dilakukan oleh manusia ke dalam sungai atau laut. Kepentingan sumber air. Air merupakan anugerah Tuhan yang amat berharga di dalam kehidupan manusia. Tanpanya semua kehidupan akan mati. Kepentingan air kepada kehidupan dan alam seluruhnya memang tidak dapat dinafikan. Sebagai sumber asli yang paling berharga, air diperlukan sebagai kegunaan asasi dan dapat dimanfaatkan bagi tujuan pelbagai aspek kehidupan. Tanpa air, kita mungkin tidak dapat menikmati dan meneruskan kehidupan kita dengan selamat, selesa dan sempurna. Selain itu, air juga penting kepada haiwan dan tumbuhan yang memerlukan air untuk mereka meneruskan kehidupan, dan tanpa air mereka akan mati dan layu juga. Kepentingan kepada udara. Udara mengandungi pelbagai komposisi gas, antaranya udara mengandungi oksigen yang ianya penting untuk pernafasan kepada manusia dan haiwan. Selain itu, terdapat gas karbon dioksida juga di dalam udara, di mana ianya penting untuk tumbuh-tumbuhan bagi menjalankan fotosintesis. Seterusnya, saya akan menyampaikan isu dan permasalahan kajian. Isu yang hendak dibincangkan dalam kajian ini ialah pencemaran alam sekitar. Kebelakangan ini, isu dan masalah berkaitan pencemaran alam sekitar semakin meningkat dan menjejaskan kehidupan seharian masyarakat. Antara jenis pencemaran alam sekitar yang sering berlaku di sekeliling kita ialah pencemaran udara dan pencemaran air. Pencemaran udara merupakan pelepasan bahan kimia atau bahan biologi yang boleh memudaratkan kesihatan masyarakat. Selain itu, pencemaran air ialah perubahan yang berlaku pada air dari sifat kandungan dan warna air. Pencemaran udara dan air tidak boleh diabaikan kerana mereka merupakan sumber semula jadi yang sangat penting kepada semua hidupan. Seterusnya, iaitu punca yang menyebabkan pencemaran alam sekitar, iaitu etika masyarakat tidak bertanggungjawab. Kini, bidangan kenderaan semakin bertambah di jalan raya. Pelepasan asap kenderaan boleh menyebabkan kualiti udara terjejas dan menjejaskan sistem pernafasan. Misalnya, kenderaan yang lebih lama tidak diselenggara dengan baik akan melepaskan asam berlebihan. Selain itu, aktiviti perindustrian juga akan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Asap toksik yang dikeluarkan oleh kilang akan menempah-burukkan kualiti udara. Kilang juga akan mengeluarkan sisa toksik ke dalam sungai dan akan menyebabkan kualiti dan tahap kebersihan air terjejas. Di samping itu, pembuangan sampah sarang ke dalam sungai dan pembakaran terbuka tanpa kawalan yang dilakukan oleh masyarakat ini juga akan menjejaskan kualiti air dan udara serta mengundang impak dalam kehidupan seharian. Tambahan lagi, pencemaran alam sekitar membawa banyak kesan negatif kepada semua kehidupan. Antara kesan pencemaran udara ialah kesan rumah hijau dan pemanasan global. Pencemaran udara akan menipiskan lapisan ozon yang melindungi bumi daripada sinar cahaya matahari dan secara tidak langsung meningkatkan suhu bumi kerana pembebasan gas karbon dioksida yang terlalu banyak. Gas-gas tersebut yang terkumpul di dalam udara mengakibatkan haba terbakar di dalam bumi. Di samping itu, kesan pencemaran air ialah kemusnahan kehidupan akuatik. Pemprosesan makanan yang dihasilkan oleh industri biasanya kaya dengan neutron inorganik seperti nitrogen, fosforus,
dan kalium di samping sebagian organik terlarut. Implikasinya, neutron ini menyebabkan risiko pencemaran didifuskan secara tidak langsung di dalam sungai dan menghasilkan situasi eutrofikasi. Sebagian organik yang terlarut dalam sungai akan mengurangkan jumlah kandungan oksigen terlarut dan menyebabkan kemusnahan hidupan akuatik. Langkah untuk mengatasi pencemaran alam sekitar yaitu Jabatan Alam Sekitar sentiasa meningkatkan penguatkuasaan AKAS 1974 dan bukan hanya bertindak apabila menerima aduan atau hanya selepas berlakunya pencemaran alam sekitar. Langkah untuk mengatasi pencemaran udara ialah basikal bebas debu. Langkah ini merupakan kaedah terbaru yang diperalahkan untuk menyerap udara yang tercemar dan kemudian membebaskan udara bersih. Langkah untuk mengatasi pencemaran air pula adalah meningkatkan kesedaran pihak berkepentingan. Pihak berkepentingan daripada sektor pertama serta penggerak projek perlu mempunyai kesedaran alam sekitar yang tinggi iaitu membudayakan self-regulation serta mengambil tindakan yang mengambil kira elemen kelestarian alam sekitar dan bukan hanya mementingkan keuntungan semata-mata. Kajian ini mempunyai 4 objektif. Objektif pertama adalah mengenal pasti konsep pencemaran alam sekitar. Selain itu, objektif kedua adalah mengaji jenis-jenis pencemaran alam sekitar yang berlaku di Malaysia. Objektif ketiga adalah mengenal pasti punca dan kesan berlakunya isu pencemaran udara dan air. Objektif yang akhir adalah mencatatkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pencemaran alam sekitar di Malaysia. Kajian ini terlibat semua penduduk di Malaysia. Assalamualaikum, saya Noainina binti Rosli akan meneruskan pembentangan dengan aktiviti dan proses kajian. Aktiviti dan proses kajian bagi projek ini mempunyai 2 kaedah iaitu soal selidik dan analisis dokumen. Saya akan mula membentangkan mengenai soal selidik. Jadi, soal selidik ini merupakan borang yang akan disediakan kepada responden yang mengandungi soalan dan ruangan untuk jawapan dan ia dibentuk mengikut prinsip keep it short and simple, iaitu dengan menggunakan soalan yang ringkas dan mudah difahami oleh responden. Soal selidik juga merupakan alat pengukur yang paling popular digunakan dalam kajian tinjauan. Pengkaji menggunakan soal selidik tertutup iaitu soalan yang berstruktur dan ia digunakan supaya responden boleh menjawab soalan yang disediakan dengan masa yang pendek. Kaedah ini lebih praktikal dan berkesan digunakan untuk banyak responden. Pengkaji akan mengedarkan borang soal selidik kepada responden untuk mendapat dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan objektif kajian. Kemudian, soalan selidik yang dijalankan terhadap responden ini adalah untuk mengenal pasti objektif-objektif dalam kajian ini dan responden hanya perlu membuat pilihan berdasarkan jawapan yang disediakan. Seterusnya, saya akan menjelaskan lagi tentang aktiviti dan proses kajian yang kedua iaitu analisis dokumen. Dokumen merupakan sesuatu yang ditulis atau dicatat dalam berbagai-bagai bentuk seperti buku, nota, rekod, surat dan sebagainya. Analisis dokumen ini akan meningkatkan kefahaman pengkaji tentang isu yang dipilih oleh mereka. Seperti dalam kajian ini, kami memilih isu pencemaran alam sekitar di Malaysia. Pengkaji menggunakan kaedah rujukan dan penyelidikan untuk mencari maklumat berkaitan dengan isu pencemaran alam sekitar di Malaysia. Selain itu, pengkaji juga memperoleh maklumat yang telah dianalisis, dinilai dan dikemaskini oleh pakar-pakar profesional. Akhir sekali, kami juga sebagai pengkaji melawat perpustakaan awam untuk mendapatkan info-info berkaitan dengan alam sekitar. Analisis dapatan kajian ini terbahagi kepada demografi responden, faktor, langkah, dan kesan. Analisis ini didapatkan daripada 50 orang responden. Dalam bahagian demografi responden, terdapat 7 bahagian iaitu umur, jantina, kaum, kelayakan akademik tinggi, pekerjaan, tempat tinggal, dan adakah mereka mempunyai pengetahuan tentang pencemaran udara dan air. Kebanyakan responden adalah perempuan kerana mempunyai 68%. Faktor pencemaran udara adalah pembakaran terbuka kerana mempunyai 60%, manakala asap rokok adalah paling rendah 40%.
Oleh itu, pembakaran terbuka akan menjejaskan kualiti udara dengan serius. Manakala pencemaran air adalah berpunca daripada pembuangan sisa-sisa kimia oleh kilang ke dalam sungai. Punca ini mempunyai 66% dan paling tinggi berbanding dengan punca yang lain seperti pembuangan sampah sarang, penggunaan racun serangga dan baja kimia, dan tumpahan minyak daripada kapal tangki. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kesan pencemaran udara di Malaysia. Berdasarkan statistik yang diperolehi, majoriti responden, iaitu 32 orang responden berpendapat bahawa pencemaran udara membawa kesan buruk terhadap kesihatan manusia serta mendatangkan pelbagai jenis penyakit seperti asma, sesak nafas dan kanser paru-paru. Mengenai kesan pencemaran air di Malaysia, sebanyak 34 orang responden berpendapat bahawa manusia akan mengalami masalah kesihatan seperti ciri-birik, sakit perut dan keracunan makanan apabila terdedah dengan air yang tercemar. Bagi langkah untuk mengatasi pencemaran alam sekitar di Malaysia, 64% responden sangat bersetuju dengan pernyataan penggunaan pengangkutan awam atau berkongsi kenderaan dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Selain itu, terdapat dua langkah mendapat bilangan responden yang sama dan merupakan kedua tertinggi dalam jadual ini. Antaranya termasuklah penguatkuasaan undang-undang merupakan langkah yang berkesan untuk mencegah pencemaran alam sekitar yang berlaku di Malaysia dan program menghijaukan kawasan seperti penanaman pokok dapat mengurangkan pencemaran udara. 70% responden juga berpendapat bahawa air kumbahan dari sektor perumahan, perhotelan dan kilang perlu dirawat sebelum dialirkan ke dalam sungai atau lautan. Di samping itu, 34 orang responden juga sangat bersetuju dengan pernyataan pengurangan penggunaan plastik yang berlebihan dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar di Malaysia. Seterusnya, rumusan. Secara keseluruhannya, isu pencemaran alam sekitar di Malaysia perlu diberi tumpuan oleh pihak kerajaan dan bukan kerajaan supaya dapat mengatasi masalah ini dengan baik. Majoriti responden sangat bersetuju dengan faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran di Malaysia, antaranya pembakaran terbuka, pembuangan sampah sarap, aktiviti pembangunan dan perindustrian dan sebagainya. Majoriti responden juga sangat bersetuju dengan kesan pencemaran dan langkah-langkah untuk mengatasinya. Kesan pencemaran seperti penipisan lapisan ozon menjejaskan kesihatan manusia dan pemanasan global. Langkah untuk mengatasi pula seperti pemangkasan undang-undang, program gitar semula dan sebagainya. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, kami telah menyimpulkan bahawa pencemaran alam sekitar bukan sahaja membahayakan flora dan fauna, malah juga menjejaskan kesihatan dan kesejahteraan manusia. Selain itu, kami juga mengetahui bahawa betapa pentingnya memelihara dan memelihara alam sekitar. Antaranya termasuklah kesihatan manusia terjamin, habitat flora dan fauna terpelihara, melindungi haiwan yang terancam pupus, ekosistem dunia menjadi stabil, menjamin bekalan sumber alam semula jadi, dan demi kelangsungan hidup generasi akan datang. Itu saja untuk keseluruhan pembentangan kumpulan kami mengenai kajian ini. Sekian, terima kasih.